Assalamualaikum. Saya Cikgu Rosa, Cikgu PSV. Okey. Hari ini cikgu nak sentuh tentang sejarah dan apresiasi seni, iaitu seni bina untuk subjek tingkatan 5. Okey, tujuan kita belajar ini adalah untuk tahu tentang rumah tradisional, rumah ibadat, istana dan kompleks makam. Okey. Okey, untuk persepsi seni. Okey, faktor yang mempengaruhi seni bina, selepas merdeka seni bina semakin berkembang. Okey, sebelum merdeka pun dah ada seni bina, tapi apabila selepas merdeka kita menjadi semakin berkembang. Okey, kemudian faktor yang mempengaruhi seni bina di Malaysia atau di tanah Melayu ialah faktor agama, budaya, alam semula jadi, topografi, iklim, ekonomi dan gaya hidup. Kita juga dipengaruhi oleh daripada negara Indonesia, India, China dan Eropah melalui perdagangan zaman dulu lah. Okey, kemudian kita tengok ciri-ciri rumah tradisional Melayu. Yang pertama, bertiang. Okey, rumah tradisional kebanyakannya ada bertiang. Kemudian berpanggung. Berpanggung ni maknanya ada pelantak. Oh gitu, pelantak. Okey. Kemudian bertangga. Okey, berbumbung curam dan tinggi, perabung panjang dan mempunyai tebal layar. Okey, seterusnya aspek penting seni bina. Okey, pertama pengudaraan. Okey, pencahayaan, estetika, etika seni bina, nilai kerohanian dan keselamatan. Okey, seterusnya kita tengok bentuk penggalan secara melintang. Rumah tradisional ni macam kita panggil kerata rentas lah, rumah tradisional Melayu kan. Okey, yang pertama bahagian anjung. Okey, ni adalah bahagian anjung. Dekat sini kita ada, kalau orang Kelih ni dia sebut pelantak lah, pelantak. Okey, ada kekisi, tangga, dan bahagian ni selalunya apabila tetamu datang, terutamanya tetamu lelaki akan duduk kat sini lah. Okey, yang ni kita panggil rumah ibu. Rumah ibu ni ada ruang tamu, ada bilik ya, dan ruang rehat. Okey, yang ni kita panggil pemelih atau pemelih. Macam tu lah. Nanti cari sendirilah, cikgu main sebut je. Cikgu sebut je, okey, bukan main. Okey, ni adalah tebal layar. Okey. Tebal layar ni ada bahagian ni. Okey, kemudian bahagian tengah ni kita panggil selang. Selang ni antara ruang tamu nak menuju ke dapur, dia akan ada selang kat sini. Okey, mungkin kawasan ni dia nak lepak-lepak ke kan. Okey, kemudian ini adalah ruang dapur dan belakang sekali ialah pelantar. Okey, kita tengok antara jenis-jenis rumah tradisional yang ada. Yang pertama, rumah bujang dan rumah tunggal. Okey, ni bentuk rumah dia. Okey, cantik kan? Kemudian kita tengok dia punya ciri-ciri. Okey, terdiri daripada ruang rumah ibu, rumah dapur dan selasar atau serambi. Berbumbung panjang dengan papan pemelih dan atap singgora. Okey, kamu tengok ni. Kemudian salur angin menggantikan tingkap. Okey. Seterusnya kita tengok rumah berpelih. Okey, pemelih di kedua belah hujung tebal layar. Bentuk pemelih melengkung dan meruncing ke atas. Digunakan untuk menutup kasau lintang atau kasau jantan. Ia berbentuk ukiran bangau yang terdapat pada perahu nelayan. Okey, ni lah. Ni kita panggil kasau dia tu lah. Okey. Kemudian rumah perabung panjang. Okey, ni antara rumah Melayu tertua dan juga dikenali sebagai rumah bumbung panjang.
Okey, mempunyai satu bumbung yang panjang dan melintang. Okey, ni. Ragam hias terdapat pada bahagian tebal layar atau pemilih. Okey, seterusnya rumah Minangkabau. Okey, bentuk rumah ini memanjang dan melengkung pada bahagian hujung. Okey, kalau kita tengok ni, dia macam tanduk kerbau. Okey, muka tebal layarnya tirus dan tinggi. Okey, ruang di bawah bumbung dipanggil peran atau loteng. Okey, kawasan ni ada loteng dia. Rumah ini kaya dengan seni ukiran pada bahagian dinding dan panel pintu. Okey, seterusnya rumah tiang 12. Okey, mempunyai 12 batang tiang, 6 batang tiang serambi dan 6 batang tiang panjang. Okey, ukiran yang rumit pada bahagian dinding sebagai lambang status pemilik. Ukiran juga terdapat pada panel daun pintu, tingkap dan kekisi. Okey. Kemudian rumah limas atau rumah baju kurung. Okey, mempunyai bumbung yang berbentuk limas dan puncaknya terdapat tunjuk angin. Okey. Kekisi kayu dipasang pada bahagian bawah jendela. Bertujuan untuk keselamatan, pengudaraan dan pencahayaan. Okey. Ukiran terdapat pada bahagian kekisi, panel pintu atau tingkap dan tebal layar. Selalunya motif yang digunakan ialah motif kosmos, geometri awan larat dan fauna. Okey. Seterusnya rumah perabung 5. Okey. Rumah ni besar-besar dan tak mempunyai tebal layar. Okey. Strukturnya dikenali berdasarkan bentuk bumbung yang terdiri daripada sebuah perabung lurus. Perabung ini bersambung dengan 4 lagi perabung yang turun ke cucuran atap dan dihiasi dengan ukiran kerawang. Okey. Seterusnya rumah panjang. Terdiri daripada satu deretan yang melindungi rumah-rumah kelamin. Seni bina berpegang teguh dengan adat tradisi sesuatu kaum. Terdapat beberapa ruang dalam rumah iaitu ruang tanju atau serambi, ruai, ruang terbuka dan bilik. Dibuat tinggi untuk tujuan keselamatan. Okey, rumah ni kita selalu jumpa dekat Sarawak. Okey, seterusnya kita masuk pula tajuk rumah ibadat. Okey, kalau kita tengok tadi rumah tradisional dah kita sentuh. Sekarang ni rumah ibadat. Rumah ibadat ni seperti masjid, toko, kuil, gereja. Okey. Kita tengok. Okey, yang pertama kita akan sentuh bab masjid. Okey, seni bina masjid di negara ini mempunyai nilai estetika yang tinggi dari aspek reka bentuk dan hiasannya. Kebanyakannya dipengaruhi oleh seni bina dari Timur Tengah, Cempar dan Demak. Ciri umum masjid mesti ada kubah, ada menara, ruang solat, mihrab, landscape dan hiasan dalaman. Okey. Ni adalah corak arabes ya. Okey, penggunaan arabes atau corak ni melalui corak geometri, kaligrafi dan motif flora disusun membentuk ciri khas kesenian Islam. Ukiran tradisional ditonjolkan pada bahagian mihrab, kekisi, mimbar dan pintu. Okey. Seterusnya kita tengok masjid-masjid yang ada lah, tapi tak ke semua lah. Okey. Pertama ialah Masjid Kampung Laut. Okey, masjid ni terletak di Tumpat Kelantan. Okey, antara masjid yang tertua di Asia Tenggara. Okey, bumbung dia berbentuk atap limas bertingkat dan bersegi tiga menurus ke atas. Okey, puncak ni dihiasi dengan buah boton. Okey, binaan menggunakan teknik tebuk pasak. Okey, tebuk pasak tu apa? Tebuk pasak tu kita tak menggunakan paku. Maknanya ada satu kayu tu, kita akan tebuk bahagian tu dan kita akan masuk pula kayu lain. Okey, sebagai dia punya pasak. Okey, tu zaman dululah. Sekarang ni dah orang guna paku. Okey, seterusnya Masjid Ubudiah. Okey, masjid ni terletak di Kuala Kangsar, Perak.
dikenali sebagai Masjid Iskandariah atau Masjid Diraja. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Saracenic atau India Islam. Kubahnya berbentuk bawang. Terdapat 4 menara dan 4 menara utama dan 16 menara kecil yang dihiasi dengan kubah dan dikelilingi di sekeliling bumbung masjid. Ni kita panggil kubah berbentuk bawang. Kalau kita jumpa lah kat mana-mana masjid yang kubah dia macam ni, tu dipengaruhi oleh seni bina India Islam. Seterusnya Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Masjid ni terletak di Shah Alam, Selangor. Merupakan masjid kedua terbesar di Asia Tenggara yang mempunyai kubah terbesar di dunia. Terdapat 4 menara mengelilingi kubah. Di bahagian luar terdapat enamel yang dihiasi dengan tulisan khat berwarna biru dan berlatarkan panel kelabu. Seterusnya Masjid Negara. Ini semua orang kena tahu Masjid Negara ni. Terletak di Kuala Lumpur. Mempunyai reka bentuk gabungan corak Islam, moden serta seni bina tempatan. Menara dia berbentuk bukan patung, payung. Payung yang kuncup. Payung. Bukannya patung. Kemudian bumbungnya berupa sekaki payung yang terbuka. Seterusnya Masjid Tenggara. Masjid Tengkera. Terletak di Tengkera, Melaka. Asalnya diperbuat daripada kayu, manakala bumbungnya daripada daun nipah. Bumbung yang unik berbentuk pagoda. Ni pagoda nah. Terdapat 3 lapis bumbung, iaitu bumbung beranda, bumbung ruang solat dan bumbung kubah. Kalau kita tengok bentuk ni macam negara Cina kan. Sebab dekat Melaka ramai pedagang daripada Cina dulu. Dia bawa dia punya kesenian dan buat seni bina kat situlah. Jadi terpengaruh dengan seni bina Cina. Seterusnya kita masuk gereja. Gereja di Malaysia terdiri daripada 2 jenis, iaitu gereja Katolik yang dibina oleh orang Portugis pada abad ke-16. Gereja Protestan dibina oleh orang Belanda pada abad ke-17. Ni adalah gereja St. Paul. Gereja tertua di Malaysia yang terletak di Melaka. Dibina daripada batu letrik dan batu lada. Terdapat batu penutup kubur yang mempunyai tulisan dan ukiran telah dialih dari lantai dan disandarkan ke dinding gereja. Di luar pekarangan gereja terdapat tugu Saint Francis Xavier. Seterusnya gereja Saint Anthony. Gereja ni terletak di Kuala Lumpur. Struktur gereja ni menegak dan mempunyai bumbung gable klasik berbentuk 3 segi di bahagian puncaknya. Bentuk silingnya yang tinggi menyebabkan ruang dalamannya agak sejuk. Kita tengok Tok Kong pula. Tok Kong merupakan rumah ibadat penganut agama atau ajaran Buddha, Taoism dan Confucianism. Seni bina Tok Kong dipengaruhi oleh reka bentuk Cina dan Tibet. Kebanyakan Tok Kong dihiasi dengan patung dan lukisan tertentu. Contoh Tok Kong ni adalah Tok Kong Sampuh Tong. Dibina di dalam gua batu kapur yang terletak di Perak. Arca-arca Buddha terletak di antara bongkah-bongkah stalactite dan stalagmite. Memiliki kolam berkonsepkan Jepun dan dipenuhi dengan ikan kap Jepun dan kura-kura, iaitu simbol panjang umur. Seterusnya Wat Potivihan terletak di Kelantan. Terdapat patung Buddha yang berbaring berukuran 40 meter. Ni Buddha ni. 40 meter. Terdapat juga roda Dharma Cakra, iaitu arca Dewi Guan Yin, Pavilion Cina dan Dewan Gaya Tibet. Luak ni lah. Luak Wat tu.
Okey, seterusnya kita masuk kuil. Okey, kuil merupakan tempat ibadat bagi penganut agama Hindu. Kuil terawal dijumpai di negara ini ialah di Lembah Bujang, Kedah. Okey, kebanyakan reka bentuk kuil ini besar dan kaya dengan sejarah. Seni binanya dipenuhi dengan ukiran, lukisan dan arca. Okey, kemudian kita tengok kuil Sri Mahamariamman. Okey, kuil Sri Mahamariamman. Okey, kuil ni dia terletak di Kuala Lumpur. Unik kerana terdapat sebuah gopuram yang berbentuk piramid 5 tingkat. Ni ya. Arcanya menggambarkan Tuhan dalam agama Hindu. Okey, shilling pada dewan utama dihiasi dengan lukisan corak bulatan berwarna-warni. Okey, arca timbulan menggambarkan dewa-dewi agama Hindu. Okey, seterusnya kita tengok kuil Batu Cave. Okey, siapa pernah pergi sini? Okey. Kuil ni terletak di Selangor dan menjadi tumpuan penganut agama Hindu, terutamanya semasa perayaan Taipusam. Okey, ia terdiri daripada 3 kuil utama dan beberapa kuil kecil yang dipenuhi dengan arca dan lukisan. Terdapat 272 tangga ni. Tangga ni 272 anak tangga yang berwarna-warni untuk masuk ke kuil gua ni. Okey. Kuil tu belah atas ni lah. Kemudian terdapat Dewa Murugan setinggi 42.7 meter di pintu masuk kompleks kuil. Okey. Seterusnya Gurdwara. Okey, Gurdwara ni merupakan tempat pimpinan atau penyembahan kaum Singh. Okey, setiap Gurdwara dilengkapi dengan dewan langgar, perpustakaan, bilik mesyuarat, bilik perubatan dan sebagainya untuk kemudahan penganutnya. Okey, ni contoh Gurdwara Sahib Tat Khalsa. Okey, terletak di Kuala Lumpur dan merupakan Gurdwara yang tertua. Mempunyai menara dan kubah yang berwarna keemasan. Ni ya, terlindung sikit. Terdapat corak geometrik yang menghiasi bahagian dinding, menara dan tingkap ni. Okey, corak geometrik. Okey, sekarang kita sentuh istana pula. Okey. Istana ialah kediaman raja atau ketua negara. Terdapat banyak istana di negara kita. Okey, mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Setiap istana yang ada kat Malaysia ni sama je. Dia punya ciri-ciri, dia mesti ada balai burung seri, dia mesti ada dewan mengadap, ada singgasana, bilik santapan dan kamar beradu. Okey, pertama sekali kita tengok Istana Negara. Terletak di Kuala Lumpur, merupakan tempat persemayaman rasmi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Okey, reka bentuknya bercirikan binaan Islam serta tradisional Melayu. Okey, pintu gerbang istana mempunyai ukiran corak berulang. Okey, ruang bilik, dewan dan singgasana dihiasi dengan ukiran tradisional Melayu dan tulisan khat yang menarik. Okey, seterusnya kita tengok Istana Iskandariah. Okey, istana ni terletak di negeri Perak. Okey, bercirikan seni bina Islam. Bercirikan seni bina India, Islam atau Saracenic yang diadunkan dengan seni bina Asia Barat. Okey, ciri-cirinya gerbang tajam, kubah berbentuk bawang, gerbang di pintu masuk utama singgasana juga dihiasi dengan ukiran. Okey, seterusnya ialah Istana Maziah. Okey, istana ni terletak di Kuala Terengganu. Dibina pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Okey, terdapat panca pesada yang digunakan untuk istiadat tertentu berhampiran dengan pintu gerbang. Okey, reka bentuk seni bina dan landscape-nya sangat menarik. Okey. Seterusnya Istana Seri Menanti. Terletak di Negeri Sembilan dan telah diubah menjadi muzium di Muzium Diraja Istana Lama Seri Menanti. Okey, diperbuat dari kayu tanpa paku. Ni pasak jugalah.
Diukir dengan pelbagai motif seperti awan berarak, bunga tampuk manggis, bunga semantung dan gunungan. Okey, menyerupai reka bentuk Minangkabau. Sebab dah di Negeri Sembilan bentuk macam Minangkabau lah kan. Okey, seterusnya kompleks makam. Okey, ini makam-makam diraja lah. Okey, makam merupakan tempat bersemadinya golongan yang dihormati seperti raja, pembesar atau pahlawan. Biasanya ia bercantum dengan bahagian masjid. Okey, kebanyakannya dibuat daripada batu marmar yang dihiasi dengan pelbagai motif ukiran. Okey, kompleks makam diraja Mahmudiyah terletak di Johor dan terdiri daripada dua bahagian. Okey, bangunan utama mempunyai seni bina seperti sebuah masjid. Perkarangan makam terdapat kawasan lingkaran tembok putih yang dipanggil kota lama atau lingkaran dalam. Okey, seterusnya kompleks makam diraja Langgar. Okey, terletak di Kedah dan menempatkan makam-makam Sultan Kedah dan keluarga. Okey, pintu gerbang berbentuk gunung dengan tulisan khat yang diletak pada dua batang tiang, okey, yang mempunyai kubah berbentuk bawang. Ni lah. Ukiran juga terdapat pada makam dan batu nisan. Okey, seterusnya kompleks makam diraja Jugra atau makam almarhum Sultan Abdul Samad merupakan kompleks pemakaman keluarga diraja Selangor. Di dalam kompleks ini terdapat binaan bangunan yang menempatkan makam Sultan Abdul Samad Ibnu almarhum Tengku Abdullah. Okey, makam kerabat diraja yang lain ditempatkan di luar kompleks ini. Okey, tamatlah pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.